Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan lihat bagaimana kita nak guna partial fraction ya, dalam kita nak dapatkan inverse Laplace transform bagi function. Okey, kenapa kita kena guna partial fraction ni? Sebenarnya ada dua ya, partial fraction dengan completing the square. Tapi untuk completing the square kita tak masukkan lah dalam syllabus ni, tapi saya tak delete lah yang ni ya, sebab dia sebenarnya memang salah satu yang penting jugalah completing the square. Tapi kita akan lihat partial fraction saja. So kenapa kita nak guna partial fraction ni? Sebab apa? Sometimes kita ada function yang kita perlukan partial fraction untuk kita dapatkan function yang sama dengan table. Sebab kalau kita nak buat inverse Laplace ataupun inverse Laplace lah, kita kena ada function yang ada yang dalam function yang ada dalam table deh. Jadi salah satu cara nak dapatkan function yang macam tu lah daripada function asal tu, kita guna partial fraction. So kita recall semula apa itu partial fraction. So katalah kita ada rational function. Rational function ni maksudnya atas adalah polinomial, bawah ada polinomial, dia ada pecahan ya. So kalau degree denominator ni dia mesti lebih besar dari degree numerator, degree yang bawah ni mesti lebih besar dari degree atas, baru kita boleh buat partial fraction. Kalau tak, okey, kita perlu buat long division dulu ya. Yang kedua, untuk partial fraction kita akan factorize-kan ds ni, pembawah ni sekiranya possible. Okey, yang ketiga kita akan refer table lah. So table of partial fraction tu ada macam-macam yang tu lah, ikut mana yang awak dah pernah belajar. Ada yang juga saya pernah tunjuk masa yang integration tu ya, sebab kita guna juga integration of partial fraction tu kan. Saya tak pasti saya ada bagi ataupun tak lah, tapi table mana-mana je lah, asalkan kita boleh buat partial fraction. Okay, ini completing the square ni kita tak akan lihat lah completing the square, tapi penting jugalah sebagai salah satu method untuk kita tukar function tu kepada function yang ada dalam table lah. Okey, macam mana kita nak apply teknik ini untuk kita dapatkan Laplace transform? Ini ada teknik ni, sebab apa dia plural ni? Sebab ada dua lah, partial fraction dengan completing the square. Tapi sekarang kita fokus kepada partial fraction saja. So yang pertama kita tentukan sama ada function tu perlu ataupun tidak teknik tu. So perlu partial fraction ke tak? Kalau tak perlu partial fraction, maksudnya kita boleh terus dapat dari table, terus guna dari table. Kalau perlu partial fraction kita buat ya. So kalau perlu kita apply teknik partial fraction tu lah. Okey, yang ketiga, kita bila dah apply teknik partial fraction, dah dapat dia punya new function menggunakan teknik partial fraction ni, kita akan dapatkan dia punya inverse Laplace. Itu sahaja dia punya step. Jadi kita tengok example ya. Ini table of partial fraction tadi, di mana saya tak ingat saya ada bagi awak ataupun tak lah. Ini dia punya syarat-syarat dia. Kemudian partial fraction, kalau kita lihat, kalau dia linear dia A je lah. Okay, A over apa. Kalau dia ada repeat, okay, so kita buat cara repeat. Kalau dia ada kuadratik lah, kuadratik AX plus B. Kalau dia kuadratik repeat, dia macam ni ya. Ini awak boleh guna table mana yang awak pernah ada dalam partial fraction ya. So kita tengok example. Oleh kerana completing the square ni tak ada, yang merah-merah ni memang dah dari semester sebelum ni pun memang kita tak masukkan lah. Okey, sebab dia memang agak susah sikit, tapi dia penting juga sebenarnya. Tapi tak apalah, kita tak ambil, tak tengok yang ni. So kita tengok 4 example ni saja. Kita akan gunakan partial fraction untuk dapatkan inverse Laplace transform. Okey, contoh function yang A ni, kenapa pula kena guna partial fraction? Kalau tengok ni macam ada je dalam table kan. So tengok balik table kita. Betul? S tolak A ni memang ada dalam table, tapi dia tak ada S yang 2, darab 2 dekat bawah ni kan. So yang dia ada hanya S tolak A. Kalau darab macam ni, kita tak boleh guna direct. Okey, maksud saya tak boleh guna direct tu, satu, kita memang tak boleh tengok dalam table, akan confuse pula nak guna eksponen mana satu kan. Yang keduanya kita tak boleh darabkan. Maksudnya awak tak boleh buat dia untuk dapatkan inverse Laplace dia, kita tak boleh buat dia sebagai Fs ni sama dengan 1/n
S tolak 2. Okey, darab dengan, kan nampak macam boleh pecah kan, 1 per S tambah 5. Nampak macam boleh pecah, tapi tak boleh sebenarnya. Tak, dia memang boleh buat macam ni, memang boleh tulis balik macam ni, tapi masa nak cari dia punya inverse dia, kita tak boleh cari satu-satu lah. Tak boleh dapatkan dia punya inverse kat sini, dapatkan dia punya inverse kat sini, darab, tak boleh. Okey, so tak boleh cara macam ni. So kalau tak boleh macam ni, maksudnya kita kena guna teknik lain lah dalam kes ni. Of course lah, kalau nak pecahkan partial fraction macam ni, sama lah macam integration kan, nak ada hasil darab macam ni. So kita boleh guna partial fraction. So kita akan guna partial fraction dekat sini. Okay, so nak guna partial fraction, nak partial fraction apa? Function ni lah, 1 per masih lah. Okay, ni kita ada 1 per S tolak 2 darab dengan S tambah 5. So kalau guna partial fraction, so ini kita ada A per, sebab ini adalah linear kedua-duanya, so A dengan B je lah, S tolak 2 tambah B per S tambah 5 kan. Okay, so kita ada 1. Okay, setara dengan, so A yang tak ada ni adalah S plus Y, silang je, plus B S minus 2. Okay, so yang pembawah ni kita tak tulis, that's why ni saya ganti dengan tanda setara ni, dia sama dekat ni lah, sebab bawah dia tu kita tak ni. Okey, jadi gunalah cara apa awak nak dapatkan A dengan B ni. Kalau saya memang guna cara masukkan nilai sahaja. So cara nak masukkan nilai, kita ambil dua titik lah. 1 S tolak 2 sama dengan 0. So saya ada S sama dengan 2. So bila S sama dengan 2, jadi bila S sama dengan 2, saya ada 1 sama dengan, bila S2 masuk dalam ni ya, so kita ada, ini 0 lah. That's why kita ambil S sama dengan 2 kat sini, dia akan ada term yang kosong kat sini ya. So ini kita dapat 7A, dan A equal to 1 over 7. Satu lagi, S tambah 5 sama dengan 0. So ini kita ada S sama dengan negatif 5. So negatif 5, so kita masuk dalam equation yang ni lah. So 1 sama dengan negatif 5, sini adalah kosong lah. So sini negatif 5, kita dapat negatif 7B. Dan kita ada B sama dengan negatif 1 per 7. Maka okay, kita ada Laplace transform bagi Laplace transform pula. Maka function yang ni tadi 1 per S tolak 2 S tambah 5 ni tadi, kita dah tukar kepada partial fraction ni tadi. So kita dapat A 1 per 7 lah, 1 per 7 over S minus 2 plus negatif 1 over 7 over S plus 5. Ini campur tolak, dia jadi tolak So saya tukar terus kepada negatif lah. Okay, so nak dapatkan dia punya inverse Laplace, saya tulis terus tulis kat sini ya. Kita boleh inverse Laplace kan setiap term Okay, tengok table. So kalau awak tengok table, kita akan dapat, ini dah banyak kali saya explain lah. Ini exponent 2t minus 1 over 7 exponent negatif 5t. Okay, boleh check table macam mana saya dapat ni ya. Okay, itu yang A tadi. Okay, boleh faham So kita tengok yang B pula. Pun kita tengok boleh guna partial fraction lah, sebab saya dah tulis siap-siap tu partial fraction tu, kita kena guna partial fraction. Tapi macam mana, macam banyak dia pula ni kan, macam banyak dia pula ni. Jadi pertama sekali, bila banyak macam ni, kita tengok lah, adakah kuasa bawah ni lebih besar dari kuasa atas. So tengok, power atas paling tinggi S kuasa 2 kan. So yang paling tinggi kuasa bawah kat mana?
Nampak macam S kuasa 2 tapi tak, dia ada darab kat sini So S kuasa 2 darab dengan kuasa tinggi kat sini adalah S. So dapat S kuasa 3. Paling tinggi kita tak nak tahu pun berapa dia punya span ni. Nak tengok kuasa paling tinggi saja. So S kuasa 3. Jadi kita boleh proceed terus partial fraction. Sebab apa? Power bawah lebih besar dari power atas. Okey. Jadi saya guna partial fraction. Okey. Kita ada 5S kuasa 2 tolak 23 S tambah 26 dekat sini kan. Per dengan okey. Kalau awak tengok S kuasa 2 tolak 4 ni sebenarnya, okey, ni saya tulis direct lah. S kuasa 2 tolak 4 ni sebenarnya kita boleh pecah kepada S ni S tolak 2 S tambah 2. Ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Ini kita guna yang biasa sahaja. So kalau dalam matematik kita ada S kuasa 2 tolak B kuasa 2. So ini sama dengan S tolak B S tambah B. Dalam kes yang ini kita ada apa? S kuasa 2 tolak 4 ni. 4 ni adalah 2 kuasa 2. Itu yang dia sama dengan S tolak 2 S tambah 2. Okey. Ni saya tukar dalam ni. Jadi sebab apa dalam partial fraction, kalau lebih mudah kita tukarkan dia. Senang kalau semua linear So darab macam tu je. Okey. Dapat yang ni. Ini kita dapat S tolak 2 S tambah 2. Yang ini adalah darab dengan S tolak 3. Jangan tertinggal pula yang ni. So ini sama juga dengan, so pecahlah guna partial fraction. S tolak 2 formula partial fraction plus B per dengan S tambah 2 plus C per dengan S tolak 3. So ini sama dengan A. Okey, senang. So kalau 2 tadi dah silang dia kan. Yang ni senang kita tengok lah. Ni ada S tolak 2. 2 lagi yang tak ada. Tulis je apa yang tak ada dekat bawah tu lah. So S tambah 2 S tolak 3. Satu lagi B. Yang tak ada adalah S tolak 2 S tambah 3 kan. Satu lagi C. S tolak 2 S tambah 2. So ini setara dengan 5S kuasa 2 tolak 23 S tambah 26. Okey, kita akan cari ABC ni. So nak cari ABC saya akan masuk nilai lah. Biasa saya akan ambil dari yang bawah yang tu dulu. S tolak 2 1. S tolak 2 sama dengan 0. Saya ada S sama dengan 2. Masuk dalam formula, masuk dalam ni lah yang ni. Okey. So yang ni nak masuk dalam yang lain ni mungkin ada yang kosong kan. Cuma yang ni saya akan masuk dalam kalkulator. So kalkulator katalah 5 S kuasa 2 sampai X 5X kuasa 2 tolak 23 alpha X tambah 26. So calculate pada apa? Pada 2. Sama dengan dia bagi 0. Okey. So 0 sama dengan, okey, yang sini awak boleh congak je lah kan. So bila S2 term ni kosong lah sebab 2 tolak 2 kosong So yang tinggal yang dekat sini ni kita dapat berapa? 4. Ni 4 4 ni darab 2 So ni negatif 1. So negatif 4 A. Jadi kita akan dapat A sama dengan 0. Okey, boleh Term yang kedua kita akan buat S plus B ni. S plus B pula. S plus 2 equal to 0. So kita dapat S sama dengan negatif 2. Saya ambil saja poin-poin yang bawah ni lah. Sebab bila kita ambil poin-poin yang bawah ni memang kita akan dapat ada satu term yang, tinggal satu term je yang tak kosong iaitu term yang dekat sini je, yang B je. Okey. So untuk yang kedua ni S sama dengan negatif 2. Sekali lagi saya kena kira yang ni pada negatif 2. So masuk dalam kalkulator. Calculate negatif 2. So saya dapat berapa? 92 sama dengan, so bila negatif 2 ni 0, ini juga 0 kan, sebab dia ada S tambah 2 dekat sini. S tambah 2 sama dengan 0 Jadi yang ni tinggal yang ni. So kalau kita kira ni negatif 2 tolak 2 negatif 4. Ini negatif 2 negatif 2 ni tolak bila pula dia tambah ni. Okey, ni tolak 3
negatif 2, betul tak ya? Negatif 2 tolak 3, negatif 5. So kita dapat negatif 4 darab negatif 5 adalah 20 B. So kita ada B sama dengan 92 per 20, iaitu berapa ni? Sifar 4. Ni 4 kali 5, 4 kali 23. So B sama dengan 23 per 5. Okey. Dan satu lagi, S minus 3 equal to 0. So kita ada S equal to 3. So S equal to 3 masuk dalam kalkulator kat sini. S sama dengan 3. So kita dapat 2. So 2 sama dengan S minus 3 0. Ni 0, ni 0 lah. So tinggal yang ni sahaja. So sini kalau masuk S sama dengan 3, kita dapat 3 tolak 2 1, 5. So 5 C. Dan kita dapat C sama dengan 2 per 5. Okey. Habis tu semua. Maka kita ada yang asal dia adalah berapa tadi? Ini kalau awak tak nak tulis balik pun tak apa, tapi saya tulis mulalah 5 S kuasa 2 tolak 23 S tambah 26 bagi dengan, sebab dia banyak kan, apa tadi function asal dia? S kuasa 2 tolak 4 kan, S tolak 3. So ini adalah sama juga dengan bila kita dah guna partial fraction, kita dapat yang ni A per S tolak A adalah kosong, so kosong lah. So B 23 per 5. So kita dapat 23 per 5 bahagi dengan S plus 2 plus C adalah 2 per 5. So kita dapat 2 per 5 over S minus 3. So nak cari dia punya inverse Laplace. Okay, inverse Laplace so inverse Laplace yang ni, inverse Laplace yang sini lah. So ini sama juga dengan, kalau kita tengok table, kita dapat ini eksponennya 23 per 5 eksponen negatif 2 tambah sekejap saya adjust sikit bagi nampak, bagi ni dekat bawah lah, sebab saya tak nak tulis dekat bawah ataupun dekat kanan Okey, 20 eksponen itu. Yang ni kita dapat 2 per 5 eksponen 3 T. Okey, macam tu sahaja. Okey, tu example B. Dan untuk next example, saya memang akan explain semualah, sebab setiap example tu dia ada kriteria dia masing-masing yang saya nak explain. Jadi untuk kalau awak nak praktis macam mana partial fraction, awak kena buat tutorial ataupun tengok soalan-soalan exam yang sebelum ni Banyak soalan sempatlah, bolehlah praktis. Okey, kita tengok yang C Okey, C partial fraction Kalau kita buat partial fraction yang ni, kita ada 2S kuasa 2 tolak 3S tambah 2 bahagi dengan, dia lari, divide by S tambah 2 S kuasa 2 tambah 4. Macam ni pula. So macam mana ni? So kalau kita perhatikan tadi, kita punya function yang atas tadi, yang sebelum ni, dia ada S kuasa 2 tolak 4 kan. So S kuasa 2 tolak 4 ni, kita boleh jadi S kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Itu yang boleh kita pecahkan lah. S tolak 2 S tambah 2 Tapi sekiranya S kuasa 2 tambah 4 ni, so dia tak sama dengan dia sama dengan S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 juga. Tapi kita tak boleh buat macam ni. Macam ni tak boleh.
Jadi kita tak boleh faktorkan yang ni. So memang tak boleh nak buat apalah, memang kita kena terima dia adalah x squared plus 4. Okey. Jadi yang ni kalau kita nak buat partial fraction ni macam mana? Ini linear ya. So yang linear kita jadikan dia a sajalah, a over s plus 2. Plus yang ni kuadratik, dia kuasa 2. So bila dia kuasa 2 kena buat style kuadratik lah, bs plus c over s squared plus 4. Okay, ini partial fraction dia punya yang dekat sini lah. Ni partial fraction. Okay, jadi kita buat macam biasa sahaja. So katalah kita ada kat sini 2s kuasa 2 tolak 3s tambah 2 kan. Ni sama dengan, saya ni darabkan dengan apa yang tak ada dekat bawah lah. So ni a s squared plus 4 kan, plus bs plus c s plus 2. Okey, buat macam biasa. Ini setara, buat macam biasa. So kita pilih dulu dekat sini lah. When s plus 2 equal to 0, so kita ada s sama dengan negatif 2. Bila s sama dengan negatif 2, masuklah dalam function yang ni. So kita ada 2s kuasa 2 alpha x squared alpha x squared minus 3s minus 3 alpha x plus 2 plus 2 calculate. So calculate pada s negatif 2. So kita dapat berapa? 16. So 16 lah. So kita ada sini 16 sama dengan, masuk dekat sini negatif 2, dekat sini 0 sebab apa? S plus 2 equal to 0. Sini 0. So kita ada dekat sini S negatif 2, negatif 2 kuasa 2, 4 lah, 4 tambah 4, 8. So 8 A. So kita ada A sama dengan 2. Okey. Okey, untuk term yang kedua ni, ini kalau kita buat ni memang tak akan jadi kosong. Sebab apa? Dia sini sentiap tak ada nombor negatif. Okey, dia tak boleh kosong. Dia tak akan jadi kosong kat sini lah. Jadi ambil je nilai mana. So contoh dekat sini saya ambil, ini saya nak jadikan B ni 0 ni. So supaya dia ada 1 je, tinggal 2 je lah. B ni kita dah tak ada dia punya constant So kita ambil S sama dengan kosong. Kita ambil S equal to 0. Bila ambil S equal to 0, masukkan S equal to 0 dalam ni lah. So ni kalau congak je lah, kosong dapat 2 lah dekat sini kan. So 2 sama dengan, bila S equal to 0, kalau masuk 0 dekat sini, kita dapat 4A lah. 4A, S equal to 0 ni 0 So S equal to 0 ni 2 lah. So dapat 4A plus 2C. Jadi apa yang terjadi dekat sini? A kita ada nilai. A berapa? A 2. So bila A 2, 4 kali 2, 8 lah. 8 kita akan dapat C dekat sini. Awak guna kalkulator So 2 tolak 8 negatif 6 bahagi 2 adalah negatif 3. C negatif 3. So satu lagi S ni kita ambil lah berapa? Kata S sama dengan 1. So bila S sama dengan 1, saya kira yang belah kiri tu, calculate S1 kita dapat 1 lah, 1. So 1 sama dengan, so kalau S1 saya dapat 5A dekat sini, 5A plus B plus C darab dengan 2 kali A1 tambah 2, 3 Okey. So kita akan dapat kat sini 1 sama dengan 5A tambah 3B tambah 3C. Kalau guna kalkulator, sebab kita ada nilai A, kita ada nilai C kan. Kalau guna kalkulator, guna terus guna kalkulator. B ni berapa? So kita akan dapat ini berapa ni? Saya congak lah Ini 10. So ini 3 kali 3 negatif 9. So 10 tambah 9, 1. So kita akan dapat B sama dengan kosong kan? Betul tak? 10 tolak 9, 1. Kosong bawa sini, kosong lah. So B sama dengan kosong. Okey. Okey. So dah dapat yang tu. Therefore kita ada kita punya apa ni, ni apa function yang tadi lah,
Maka kita ada 2S kuasa 2 tolak 3S tambah 2 bahagi dengan S tambah 2 S squared plus 4 Okey, ini adalah sama juga dengan A berapa? 2 2 per S tambah 2 tambah B berapa? B 0 So yang tinggal C. So C negatif 3. So bila negatif kita tukar semua sini dekat sini jadi negatif lah. Okey, so tolak 3 per C3 tadi S kuasa 2 tambah 4. Okey, nampaknya dekat situ. Yang ni tak ada masalah. Cuma untuk yang ni macam mana kita nak dapat dia punya siapa ni? Ni kan kita tengok macam mana kita nak tukar. So ini adalah 2 per S tambah 2. Okey, tolak bawah ni S kuasa 2 tambah 4 ni. Bila ada S kuasa 2 tambah 4, yang ni eksponen tak ada masalah Bila ada S kuasa 2 tambah 4 ni, tengok table S kuasa 2 plus 4, yang ni lah sama ada sin ataupun cos, dan atas dia tak ada S. Bila tak ada S maksudnya dia sin. So bila sin ni masalah sikit lah, sebab kita kena sama dengan A. So buat balik S squared plus 4 ni adalah 2 kuasa 2 So bila 2 kuasa 2, atas ni mesti 2. Bila atas ni 2 tak sama kan, dia dengan 3 dah banyak kali buat tadi. Okey, dia tak sama. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita tukar. So 2 darab berapa? 3. 2 darab dengan 3 per 2 gitu Okey, so dapat yang ni lah. Maka kita dapat dia punya Laplace transform bagi function ni lah 2S squared minus 3S plus 2 over S plus 2 S squared plus 4. So ini sama dengan ini 2 eksponen negatif 2T. So yang ini adalah 3 per 2 eksponen pula. Ni sin sin 2T. Okey, macam tu. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir Contoh yang terakhir adalah contoh D ni. Okey, example yang D ni example yang melibatkan heaviside. So ini sebab apa dia ada heaviside? Sebab dia ada eksponen negatif S ni. Okey, tadi dah tengok, kita dah lihat tadi pula dalam video yang sebelum ni kita dah tengok macam mana kalau ada heaviside. Tapi kali ni macam mana pula kalau ada heaviside dan dia melibatkan partial fraction. Okey, yang pertama sekali kita akan pisahkan dulu dengan eksponen ni. Buat macam biasalah, kita nak dia punya ni. Ni jangan tengok Fs yang ni Tak mau tengok Fs yang ni. Jadi pecahkan dulu. So ini adalah sama dengan eksponen negatif S darab dengan 1 per S darab S tolak 3. Okey, faham? Ni maksudnya ini kita punya Fs lah. Sebab apa? Untuk heaviside inverse Laplace transform bagi eksponen negatif AS Fs, ni saya tulis balik adalah sama juga dengan F T minus A H T minus A. Okey. Okey. Jadi apa yang inilah ni kita nak compare ni, kita nak Fs dekat sini. Okey, so saya ada Fs ni sama juga dengan 1 per S darab S tolak 3. Okey, kita guna partial fraction. Jangan sibuk nak tukar FT dulu, tak boleh. Nak tukar FT kena guna partial fraction dekat sini. Okey, partial, saya tulis betul-betul lah, partial fraction. Partial fraction
Jadi kita ada partial fraction, kita nak tukar apa? 1 over s minus 3. So ini sama juga dengan a over s plus b over s minus 3. Okay, so ini sama dengan 1 setara dengan a s minus 3 plus b s. Okay, so kita buat macam tadilah. 1 s equal to 0, s sama dengan kosong kat sini, kita akan dapat 1 sama dengan negatif 3 a. So kita ada a sama dengan negatif 1 per 3. Okay, so satu lagi 1s minus 3 equal to 0. So kita ada s equal to 3 kan. So bila s equal to 3, term yang sini kosong, kita ada 1 sama dengan 3 b. So b sama dengan 1 per 3. Macam tu dia. Therefore tak bergerak pula yang ni. Ya. Okey. Okey. Yang ni saya ke ataskan dulu ya. Ni tadi yang kita dah cari A dengan B ya. Okey, therefore dan kita dapat dia punya fs dia tadi sama dengan apa? Fs dia bila dah masuk partial fraction tu, so saya tulis balik dekat sini lah. Fs sama dengan a per 1 tolak a adalah negatif 1 per 3 per s tadi kan, tambah b adalah 1 per 3 per s. ok, dan dari fs ni kita boleh dapat ft. So nak dapat ft macam mana? Ini tengok refer yang Heaviside tadi ya, inverse Laplace lah. So dapat ft kita akan dapat, tengok table. So ini negatif 1 per 3 lah, negatif 1 per 3 tambah ini 1 per 3 s tolak 3. Ini adalah 1 per 3 eksponen berapa ni? Eksponen 3t. ok, dari ini kita nak apa sebenarnya? So kita nak ft tolak a kan. A itu bergantung dekat mana? A itu bergantung pada awak punya Heaviside tadi. Sebab apa? Ni kita punya ni nanti. ok, saya buat kat sini ya. Inverse Laplace transform bagi eksponen negatif s per dengan s darab s tolak 3 ni adalah sama dengan a ni berapa? A bergantung kepada power eksponen pada Heaviside lah. So negatif as. So a sini adalah 1 Boleh faham ya? A sini adalah 1. ok, jadi kalau A1 kita ada dekat sini berapa ni? F T tolak A, T tolak 1, H T tolak 1 kan. So kita dah ada FT tadi, kita boleh dapat balik semula kat sini, kita boleh dapat FT minus 1. ok, kita dapat FT minus 1 ni. Sekejap saya turunkan sikit ni. ok, kita perlukan FT minus 1 tadi kan. So FT minus 1 ni sama dengan ni tak ada T, so dia kekal negatif 1 over 3 lah. Plus sini ada T eksponen 3 T minus 1. ok, so maka kita dapat FT minus 1 yang ni tadi. So FT minus 1 kita adalah sama dengan negatif 1 over 3 plus 1 over 3 eksponen negatif eksponen 3 T minus 1. ok, tutup kurungan, darab semua dengan H T
t minus 1. Okey, macam ni kalau kita nak buat yang Heaviside, di mana eksponen ni kita darab dekat luar dulu, kita buat partial fraction yang ini. Jangan sesekali awak masukkan sekali ni dalam partial fraction, nanti jadi susah tu satu lagi partial fraction ni kita guna untuk polinomial. So saya rasa dah cukup sampai sini sebab dah tak ada dah ni, dah habis. Okey, saya cuma nak explain satu benda ya. Sini kalau ikut dia ada contoh convolution theorem. So kalau awak tengok dalam nota saya juga ada nota convolution theorem. Okey, ni convolution theorem. Sebelum kita masuk solution of ODEs ni ada satu kat sini. Untuk convolution theorem ni untuk semester ini, okey, sebab disebabkan oleh MCO ataupun PKP ni, kita kena buat online class kan. So yang kami dah decide, sebab convolution theorem ni pun bukan senang juga kita nak explain macam mana nak dapatkan ni, dan nak kena integrate dia. Kalau kelas yang face to face pun biasa pelajar pun tak semua yang boleh tangkap macam mana nak buat convolution theorem ni ya. Jadi untuk semester ni kami decide memang tak ada convolution theorem. Kita ajar sampai partial fraction sahaja. Dia bukan masalah tak sempat, dia sebenarnya dia masalah kita tak boleh nak guide betul-betul. Okay, kalau start video ni boleh cerita tapi nya tak boleh nak guide, tak nampak. Okay, so kita tak ada convolution theorem. Maka untuk example yang convolution theorem ni tak ada. Kita akan terus kepada application nanti ya. Itu pun initial value problem. So saya berhenti di sini. Kita dah habis untuk inverse Laplace bagi partial fraction. Jadi apa-apa announcement saya letak dalam group nanti ya. So terima kasih.